Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Yusmayanti binti Zulkarnain, nombor matril 8301230850520001, berpusat pembelajaran di Sri Manjung, dan kali ini untuk tugasan ABCC 1103, pengenalan kepada komunikasi, meminta saya untuk menyelesaikan dan membentangkan jawapan bagi soalan 2 dan 3. Komunikasi dalam keluarga amat penting kerana ia membolehkan ahlinya meluahkan keperluan, kehendak, kebimbangan mereka antara satu sama lain. Komunikasi terbuka dan jujur mewujudkan suasana yang membolehkan ahli keluarga menyatakan perbezaan mereka serta kasih sayang dan kekaguman antara satu sama lain. Sejak kebelakangan ini, banyak isu berkaitan keretakan hubungan kekeluargaan didedahkan di media sosial. Komunikasi yang lemah di kalangan ahli keluarga, ibu bapa dan anak boleh menimbulkan beberapa kesan negatif dan juga konflik. Ini akan menimbulkan huru-hara, salah faham dan juga boleh menyebabkan musibah. Ada 3 kesan negatif yang saya boleh bentangkan dan kita lihat. Yang pertama, tiada kebergantungan antara ahli keluarga. Yang dimaksudkan tiada kebergantungan pada ahli keluarga ialah komunikasi yang tidak jelas serta tidak berterus terang di kalangan dua hala dalam keluarga. Ini akan menimbulkan perasaan dendam. Tanggapan ini mestilah dijauhi untuk kita tidak terus-menerus menyalahkan orang lain. Kurangnya komunikasi, maka tiada kesepahaman dibentuk dan tidak bertukar fikiran jika ada permasalahan. Perkara tersebut boleh dielakkan melalui perbincangan kedua-dua belah pihak secara aman. Sebagai contoh, kita sebagai ibu bapa adalah contoh kepada anak dan tingkah laku mereka mudah menjadi perhatian. Anak-anak akan meniru segala perbuatan dan sikap ibu bapa. Itulah sebabnya ibu bapa harus menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Yang kedua adalah kurangnya interaksi dalam keluarga. Dalam konteks ini di mana kebiasaannya ahli keluarga tiada masa untuk mendengar permasalahan yang berlaku dan juga menasihati anak oleh ibu bapa pada masa yang sesuai. Untuk meluahkan rasa atau keluhan, kritikan dan menasihati perlu masa yang sesuai dan waktu yang tepat. Maka dengan kesempatan yang ada untuk menyampaikan sesuatu permasalahan adalah lebih jelas lagi, lebih luas dan lebih mendalam. Sebagai contoh yang boleh dilihat bagi keluarga yang ibu bapanya mereka sibuk dengan urusan kerja dan tiada masa untuk anak. Akhirnya anak mencari sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah seperti pengambilan darah. Anak memerlukan bimbingan dari keluarga, didikan dan belayan kasih sayang. Yang ketiga, kurangnya sokongan dari ahli keluarga. Dorongan dan sokongan ahli keluarga paling penting dalam segala pekerjaan dan kejayaan anak-anak. Ini membuatkan mereka lebih bersemangat untuk meneruskan kehidupan dan juga pekerjaan serta pelajaran. Tanpa sokongan dari ahli keluarga akan membuatkan mereka tidak ada perasaan dihargai dan rasa tidak wujud. Seperti anak-anak hilang pedoman. Sebagai contoh, di masa musim pandemik yang baru kita lalui, di mana pelbagai tempat atau syarikat yang memberhentikan pekerja kerana tidak dapat membayar gaji. Oleh itu, sebagai ibu bapa, perlu memberi sokongan moral untuk anak-anak terus berusaha dan bukannya untuk ibu bapa memarahi atau tidak membantu serta memberikan mereka tekanan. Akibatnya, mereka mungkin akan membunuh diri.
Oleh itu, pada pendapat saya berkaitan isu semasa yang telah dibincangkan, pihak kerajaan serta pihak berkaitan telah mengambil beberapa tindakan. Melihat pada kes pertama, tiada kebergantungan pada keluarga. Contoh, kes terbaru, kakak membaling pisau kepada adiknya yang berlaku disebabkan pertelingkahan adik-beradik. Maka dalam isu ini, pihak kerajaan telah memberi kaunseling kepada ibu bapa, cara pengurusan stres dengan anak-anak, dan serta ia boleh disalurkan juga melalui media sosial, Facebook, radio atau televisyen. Kerajaan juga mementingkan keterbukaan penyelesaian dalam masalah keluarga. Untuk kes yang kedua, kurangnya interaksi dalam keluarga. Kerja adalah aktiviti yang biasa dilakukan setiap hari. Namun begitu, ada sekelintir ibu bapa terlalu sibuk bekerja dan kadang-kala lalai dalam mendidik anak-anak sehingga berjauhan dengan anak. Bermulalah kurangnya komunikasi yang menyebabkan anak berasa tidak selesa jika tidak ditangani dengan baik. Oleh itu, pihak kerajaan menganjurkan pelbagai aktiviti riadah untuk bersama anak-anak dan meluangkan masa untuk bersama. Contohnya, jelajah aspirasi negara. Untuk remaja atau anak-anak, boleh menyertai aktiviti yang diadakan di sekolah ataupun kempen oleh badan sukarela bagi mengisi kekosongan dan mencari sesuatu yang boleh merosakkan akhlak dan masalah sosial. Untuk kes yang ketiga, kurangnya kesokongan ahli keluarga, di mana negara kita baru sahaja dilanda pandemik COVID-19. Oleh itu, pandemik yang kita alami sangat serius sehingga perintah kawalan dikeluarkan, maka ramai yang terkesan dengan wabak itu. Selain itu juga, mereka juga mengalami kemurungan, tidak mendapat menumpukan perhatian kepada aktiviti biasa, sentiasa perseorangan dan juga hilang harapan. Oleh itu, di sini peranan keluarga amat penting dalam memberi sokongan dan tidak mendesak atas desakan hidup. Dari itu, pihak Kementerian Kesihatan telah menyarankan jika mereka ini yang mengalami gejala seperti kemurungan untuk mendapat nasihat dan rujukan doktor. Pihak kerajaan juga mengeluarkan kempen dan wujudnya talian bantuan psikologi. Selain itu, kerajaan juga ada memberi bantuan makanan RM1 kepada mereka-mereka yang terkesan pada ekonomi keluarga mereka. Sekian saja pembentangan kepada tugasan ABCC 1103 dan terima kasih kepada Madam Kristi Chok Lilu atas tunjuk ajar dan perkongsian ilmu yang diberikan. Sekian, terima kasih.